Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tunda. So yang tiga ni memang nak tahu kan pasal sistem. Ada yang tak pernah dengar bilangan sebelum ni? Ya, yang tak pernah dengar. Sebab yang tak pernah dengar tak dengar. Okey, terima kasih. Pada bulan lepas kita telah membuka sistem kita kepada satu sistem yang baru. Okey. Sistem ni akan diberi latihan sebelumnya pada new Foundation pada 29 hari bulan ini. Tetapi mohon sekarang setiap minggu saya akan cuba untuk menyampaikan tentang sistem ini kepada mereka yang hadir. Okey. So kalau anda nak pergi masuk login sistem kepada kita, you boleh pergi kepada website kita max.my. Pergi kepada bahagian sign in ataupun members area, masukkan username, masukkan password dan kita akan masuk ke page ni. Okay. So kalau pakai desktop dia akan nampak menu kat tepi. Kalau pakai telefon actually menu ni adalah hutang ini. So kalau pakai telefon bimbit menu dia ada di atas. Okay. So untuk interface sistem yang baru ni, anda boleh lihat masih banyak lagi yang kami kita sedang buat swipe, perbaiki dan sebagainya. Tetapi kalau kita masuk ke bahagian home, yang utama sekali dalam bahagian home bila kita pentingkan tentang announcement atau program baru yang kita ingin sampaikan. Yang pertama kita ada banner, grafik, images. Tetapi yang ini pun kita belum sempat untuk masukkan kepada ini. Tetapi untuk announcement yang selebihnya, anda boleh tengok di bahagian bawah ni. Okay? Di mana 5 announcement yang terkini akan berada di bahagian hadapan. Okay? Dan kalau nak tengok announcement ni, itu title dia saja, akan ada satu bahagian view dia tekan mata ni dan kita boleh tengok apakah announcement ini yang sebenar. So kita tekan button. Okay? Dan kalau anda tercari-cari kat mana nak tengok announcement yang lama, okay? Dan sebelum-sebelum ni kita ada, semuanya ada dalam menu announcement. Okay? Kat bawah ni ada menu announcement. So dia akan buka announcement untuk semua sekali announcement yang kita pernah buat untuk rujukan anda semua. Okey. Okey, buat pengetahuan kan sistem kita yang lambat. Dah 3 minggu betul-betul saya cuba buat presentation dan internet kita menghadapi kesukaran. Okey, tak apa, terus mula. Bahagian kanan ni, sebelah sini. Okey, kanan saja. Anda akan nampak baik anda apa? Berapa nilai tipuan baik dalam akaun? Berapa nilai e-wallet ringgit Malaysia yang masih tinggal dalam akaun? Berapa jumlah maintenance wallet atau wallet? Kita punya join date, maintenance expiry date dan renewal date. Okey, dan semua ni memerlukan kefahaman terutamanya bahagian e-point. Because sebelum kita buka pada sistem yang baru, e-point dikira sama dengan ringgit Malaysia. Sebagai contoh, kalau kita naik kata counter, kita pergi top up, saya nak beli 2 kotak Salmax, company akan masukkan 280 e-point. Tetapi untuk sistem yang sekarang, kita menggunakan PV. Nilai PV setiap produk. Jadi untuk produk Salmax, satu kotak Salmax adalah 50 PV. Jadi hari ini kalau anda naik ke atas, top up 2 kotak, anda hanya dapat 100 PV. Sebab itu ramai yang dulu masih kita belum buka, dia kata ikan yang bidang banyak sebagai kali lah. Betulnya kita convert daripada RM tadi pergi kepada PV. Kenapa? Sebab kita nak pergi international. So orang di Indonesia, Brunei, Singapura semua akan nampak dalam PV, bukan lagi nilai dalam ringgit Malaysia. Mungkin dia beli dalam rupiah, satu Salmax mungkin RM3,500, tetapi dia dapat 50 PV point. Okey. Maintenance expiry dia adalah untuk memudahkan anda. Ramai orang yang terlepas date dia kena maintain account. So kalau anda tengok dalam account ni, sebagai contoh account demo saya, account ni maksudnya dia dah tak maintain sekian lama. So tarikh yang sepatutnya anda dapat dalam nomor maintenance expiry date adalah tarikh yang anda dapat. Okay? Sebagai contoh, maintenance expiry date anda pada bulan 9 nanti. Maknanya sehingga bulan 9 anda berhak mendapat bonus sepenuhnya.
dalam marketing plan. Sebagai contoh, kalau anda bergelar diamond, banking diamond, dan status maintain anda berapa, banyak anda maintain tak? Setiap development modus yang akan anda dapat oleh pasangan ialah 20%. Tetapi kalau anda tengok tarikh ni, anda tarikh ke belakang, maknanya kalau anda tak maintain, anda akan dapat 10%. Kena pemahaman yang betul lah. Dan satu lagi ni tak ada lagi yang betul. So untuk ini boleh bergantung kepada tarikh tersebut. Dan untuk sistem yang baru, pembukaan untuk anda renew account akan dibuka 1 bulan sebelum tarikh yang dinyatakan di situ. Sistem sebelum ni, anda expired, kita beri 1 bulan ke hadapan grace period untuk anda renew. Sistem yang baru, kita buka 1 bulan sebelum tarikh untuk anda renew. Okey, untuk memudahkan pemahaman untuk semua orang, kita berikan peluang sesiapa sahaja yang expire account daripada 31 April hari itu sehingga 31 Ogos, kita akan beri pelepasan sehingga 1 September untuk buat renewal. Jadi kita akan announce perkara ini dalam announcement perdana. Yang date yang tulis kat situ, maksudnya kita kena review before that lah. Before, 1 bulan before dia akan buka untuk renewal. Dan renewal hanya 1 kotak sahaja. Itu sahaja. Tapi kalau nak letak 10 kotak pun tak masalah, boleh terima. Cuma 10 kotak tak boleh renew untuk 10 tahun. Masuk required lah. Okey, renew 1 kotak je. Nak beli 10 kita terima, tapi bukan untuk 10 tahun. Kita tetap renew untuk setahun. Tahun depan check balik renew. Okey. So bawah ni semua ada dah coret. Maknanya hanya lagi tak untuk register member, upgrade account, repurchase, renewal, report transfer, dan tengok direct deposit dan sebagainya. Kan kalau buka tulis dekat situ, kadang-kadang dia ada no report. No report today. Reports. Kita klik sponsor renewal, sponsor direct sponsor. Ni, no report ni. Ini adalah report lah. Yang mana report yang mana sebenarnya function untuk penggunaan sistem ada function. Sebagai contoh, pematakan kehadapan ni. Kalau kita, apa benda yang satu buka untuk masuk dalam account, kita mungkin saya nak buat registration. So kita boleh gunakan link ni lah untuk register. Okay. Ataupun kita boleh pergi ke menu utama yang ada di atas ni dan pergi ke counter register ni member. Okay. So saya nak tunjuk ni bahagian kedua. Bahagian kedua dashboard adalah bahagian paling best. Okay, sebab saya design this dashboard setahun yang lalu. So ini adalah bahagian paling best dalam perniagaan kita. Sebab apa? Sebab semasa kita berfikir nak buat satu sistem yang baru, kita berfikir macam mana cara mudah untuk kalau login je tak tengok sekali pandang berapa income aku dapat, berapa PV, berapa bagi wallet, berapa wallet dan sebagainya. Fakta-fakta penting yang kita tak tahu tanpa perlu pergi tengok report, masukkan tarikh dan sebagainya. So inilah dia dashboard. Okay? Dashboard dia datang dengan idea yang paling penting sekali, hutang yang paling penting sekali sebenarnya adalah hutang tarikh. Anda tengok di sini. Inilah hutang paling penting. Sekarang ni Ogos 4. Maknanya semua data yang ada 8 kotak yang dapat ni adalah berdasarkan tarikh Ogos 4 today. Maknanya contoh account ni untuk hari ni belum ada bonus, belum ada bonus, belum ada bonus, belum ada bonus. Sebelah kanan belum ada set. Sebelah kiri ada 10,200 PV. Nampak? Sebelah bawah dia ada 27 new account baru masuk. Okay, dan dia tidak ada buat direct sponsor. Okay, so kalau anda nak tengok contoh berapa yang aku punya income bulan lepas, mudah saja. Pergi ke tarikh ni, pilih last month. Okay, bila anda pilih last month, dia akan ambil. So ini adalah total pendapatan bulan lepas. Sponsor bulan lepas, development bonus bulan lepas, dynamic bonus bulan lepas. By the way, kita namakan development dan dynamic. Kita tukar preparing dan matching pada development dan dynamic. Okay? Sebab kita nak jadikan satu culture untuk anda cakap development dan dynamic.
Kemudian kalau anda tengok pada bulan lepas ada 856 akaun baru yang terbuka di bahagian bawah jaringan. Saya tak sebut manusia atau orang because dia tidak mewakili orang, dia mewakili akaun. Satu akaun kadang-kadang ada 5 orang, especially time dia buat promotion diamond. Okay, so pada bulan lepas 261,750 di sebelah kiri, 800 sebelah kanan. Okay, dan anda boleh bermain dengan tarikh ini. Okay, gunakan tarikh ini sebelumnya. Semalam berapa? Okay, income semalam total 167.29 sen. Semalam ada 20 orang masuk. Semalam ada 13,600 di sebelah kiri, 200 sebelah kanan. Dia masuk ni macam tu. So kalau anda nak tarikh tertentu pun gunakan custom rate yang ada kat sini. Pilih tarikh yang anda nak. Dan tarikh ni adalah tarikh universal. Bermaksud kalau anda tukar kat sini last 7 days. Okey, sekarang dah tukar last 7 days. Okay, 8 butang ni akan menunjukkan last 7 days. Tetapi sebenarnya kalau anda tekan sebagai contoh pada Bimol Dynamic, dia juga akan menunjukkan data untuk last 7 days. Ini data untuk last 7 days. Jangan tunjuk semua kasih. Kalau anda tukar ni kembali kepada sebagai contoh yesterday sebagai contoh, okey, dia akan refresh dan dia akan tunjukkan data yesterday. So tarikh ni akan kekal sehingga ditukar kembali pada bahagian dalam maximizer. Okey, kalau kita 7 days, dia tak masuk lagi. Okey, senang tidak tahu. Kalau dah sampai 7 days, okey, so ini dah 7 days. Tengok tarikh. Masukkan lagi. Masukkan. Tapi saya last 3 days tak masuk. Last 3 days tak masuk. Last 3 days. Fourth flight kosong tak? Lebih 4 dia masuk. Kalau ada betul checking tak masuk dan sebagainya, saya akan check balik. Tetapi kalau nak mudah faham, senang tengok tarikh ni. Kalau apa-apa yang berlaku dalam algoritma ni, dia pasti akan ikut tarikh yang kita jalankan. Itu feature yang boleh tambah sebab tadi pun saya baru beritahu benda tu diperlukan. Okay, so kita akan masukkan. Okay, so bahagian atas ni adalah data yang dynamic lah, yang boleh berubah-ubah. Sementara bahagian yang tengah ni adalah data yang tidak berubah. So dia menunjukkan poin yang berada. Sebagai contoh, ini poin yang berada sebelah kiri, poin yang berada sebelah kanan, berapa e-wallet yang sekarang ada, berapa e-wallet yang ada sekarang, e-poin yang ada sekarang. Dan juga yang ada sekarang ni semalam. Sekarang dia tak ada tarikh. This is current. Current up to date. Year to date betul. No, this is current. Kalau anda masuk je, tak kisahlah anda tukar tarikh apa pun, ini adalah current. Ini tak takut konvensi lah. Tak suruh. Maknanya kalau anda buka je pergi kat dashboard, oh itu e-poin yang ada dalam account sekarang, e-wallet yang ada dalam account sekarang, e-wallet jumlah duit yang ada dalam e-wallet sekarang. Current. Dia tak ada kaitan dengan tarikh. Okey. Dan lastly, untuk memudahkan ubah promotion, okey, kita letakkan ubah promotion ni di bahagian bawah. Although kita tengah ambil lagi algoritma dia supaya dia akan mengubah wire untuk menunjukkan gambaran yang perlu dapat dan sebagainya. Tetapi untuk simple calculation, anda boleh tengok kat sini. Nak qualify bagi Umrah 36 kiri, 36 kanan. 36,000 kiri, 36,000 kanan. So dalam kes ni sebelah kiri dah cukup, tinggal sebelah kanan. Okey, Umrah. So kita pergi kepada yang seterusnya. Register member, pendaftaran ahli baru. Sorry, terpaksa menunggu juga. Okey. Untuk pendaftaran kita sekarang buat step by step.
mana benda yang pertama anda kena buat ialah anda kena pilih kategori sama ada FY ataupun ID. Okey, ini dua ikutan pengenalan GST yang mana setiap perniagaan perlu jelas daripada mana datang tax. So kita setiap barang yang kita jual sekarang ada GST. So kita kena jelas dengan kerajaan daripada mana sales ni datang. So kita perlukan tentukan daripada Malaysia ataupun daripada Indonesia, salah satu lagi branch kita. Okey. So sebagai contoh kita pilih FY, masukkan sponsor ID. Okey. Dan masukkan placement di bahagian bawah ini. Saya langsung tak ada ini satu saja. Bagi saya. 4 Okey. Select kiri ataupun kanan dan check. Okey, tak boleh dah. Okey, sebab bila ada sponsor kat bahagian bawah dia tak boleh. Okey, dia kena pilih yang akan padamkan terus, kena masukkan valid, masukkan kiri ataupun kanan, check. Kerana kalau valid dia akan keluar nama sekali dah. Okey. Kemudian kita masukkan bahagian ni, bahagian nama. Sebagai contoh. Kemudian kita ada 4 kolom. Ini ada sesuatu yang baru. Dulu kita campurkan di sini orang yang ada IC sebagai tentera, army dan lain-lain kita masukkan dalam satu kolom. Tapi sekarang kita pecahkan. Bagi mereka yang menggunakan kad pengenalan baru, gunakan MRIC. Bagi mereka yang mendaftar luar Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand, yang menggunakan ID mereka boleh gunakan ID di sini lah, ataupun gunakan pasport number. Kalau ada yang gunakan syarikat, gunakan company number. Kalau ada ID askar ataupun polis, gunakan polis ataupun army ID. So bagi mereka yang gunakan IC, katakanlah anda masukkan IC. Habiskan. Dia akan automatically bantu untuk mengisikan tempat tarikh lahir, date of birth. Dia akan isikan automatik. Dan juga sebenarnya dia akan automatically isikan jantina based daripada nombor kad pengenalan tadi. So yang tu dah tak payah isi. So tinggal isi bahagian race. Kemudian pilih rank apa, ruby, sapphire, emerald ataupun diamond. Marital status tak payah. Okey, anda hanya perlu isi bahagian yang wajib kalau nak cepat. Iaitu bahagian yang ada bintang. Nampak tak? Bahagian ada bintang. Mobile 9. Kemudian pergi ke bawah, baca distributed policies and procedure and PDPA. Setengah orang very particular about this, kita download dan boleh baca. Setelah baca, setuju, kemudian next. Nampaknya tak ada masalah sebab placement tadi tak isi. So dia akan keluar. Ada idea? 8678 389. No. It's actually placement. Tapi sponsor jenis-jenis orang lain. Tak ada masalah. Ni kalau dia sponsor tak ada masalah. Nanti sekarang sebab bawah dah ada orang. Bawah mesti kosong. Oh, dia dah orang. Bawah mesti kosong. Dengan kelas persen betul. Kelas persen sponsor bawah tu. Banyak macam 415 double nine. Semalam tu sudah. Right. Ini sekarang dah. Cuba lihat. 415. Okey. Okey. Bila
kita tekan next, dia akan memaparkan maklumat-maklumat supaya kita boleh semak. Okay, itu juga ada filter supaya tidak ada kesalahan, especially kalau kita mengisi penuh segala maklumat yang diperlukan. Okay. Kemudian kita next, bahagian ni anda perlu sebenarnya tak perlu buat apa-apa. Kita sediakan bahagian ni awal-awal. Sebab bila mana ada memasukkan produk baru, maknanya anda boleh beli produk untuk dibeli. Tapi buat sementara ini kita fix kepada sel next. So tadi kita beli supaya dia akan fix kepada itu kotak. Okay. I experience that quantity tu, aku boleh akan tulis. Ada eksperimen kita tak? Tapi lepas tu bila I ingat oleh tu, second time first time kita quantity, kita kata please fill. Okay, kalau ada lagi then because kita rasa kita dah membaik during our fixing session. Okay, and then after everything dah complete, boleh tengok summary and then boleh buat pembayaran. So buat masa sekarang, page ni berlaku begini, dia ada step by step. Sebab kita tengah menyediakan juga pembayaran menggunakan kad kredit dan juga direct debit. Okay, so buat masa ni pembayaran menggunakan point. Okay, kalau kita tengok contoh kat sini, total purchase 500, e-point balance 525. Kalau ada senario total purchase 500, e-point balance 400, tak cukup. Kebetulan ada ke office, boleh pergi ke counter, top up, lepas tu check, dia akan update dengan jumlah e-point yang terkini. So tak payah make over semua lah. Ataupun kalau tengah-tengah visit, boleh call up Cik Mara atau counter untuk buat top up secara online yang bersetuju. Boleh buat charge dan e-point balance yang terkini akan masuk. So kita boleh teruskan proses. Okay, saya lupa e-point untuk rekod demo ni. Bila kita teruskan, dia akan keluar dengan maklumat mengenai pendaftaran yang kita dah buat, termasuk ID akaun yang baru saja didaftarkan. Dia di point pada dia telefon ni. Dia punya debit. Okey. Next. Okey, upgrade function, repurchase function, renewal function, semuanya almost the same. Okay, contoh kat sini. Back to the relationship dengan voice. I have a problem. Kita ada key in dia. Dia nak mesej kan. Tapi bila nak buka balik tu, using password atau terima kasih. Oh, okay. Password kita tak lagi menggunakan password default. Bukan password default tu terlampau default. Satu Malaya atau bukan satu. Betul. So the password akan jadi 4 digit terakhir nombor kad pengenalan ataupun pasport yang kita dapatkan ni lah. Okay, jadi yang tahu password tu sebetulnya si pendaftar lah, apply ke shortlist ke counter yang daftar dan orang tu je. So jadi security yang besar jadi semua boleh lari dan kita kecilkan pada 2 orang tu. Okay, so itu bahagian password lah. Okay, so bahagian upgrade. Kadang-kadang anda akan tengok dalam sistem tak ada butang next. Dia simple je. Bila tak ada butang next bermaksud sesuatu transaction itu tidak valid untuk dilakukan. Dalam case ni dia tak valid sebab dia nak pergi upgrade account yang dah maximum diamond. Okay, kalau kita masukkan ID, nak test balik tak? M1? Kita boleh proses boleh. Okay. So dia boleh upgrade, dia boleh repeat, expire, repeat ke error atau repeat time. Nampak? So bila valid, next button akan keluar lah. Okay, confirmation, next checkout, nak buat repurchase, nak buat upgrade pun dia fix pada quantity dia. Next lagi, dan sebetulnya dia punya langkah adalah sama seperti activation. Yang ni similar. So saya tak perlu nak teruskan tak. Ini untuk upgrade account. Repurchase, okay, repurchase, verify. Kita nak repurchase untuk mohon question. Next,
Tengok maklumat, check out. Kat sini yang kita tukar berapa kuantiti kita nak purchase. Katakanlah 3. Ini pun kadang-kadang ada isu. Sebab kadang-kadang orang kata, saya dah masukkan kuantiti, tak ada update apa pun. No, because it's technology. Sebetulnya lepas dia masukkan kuantiti, kalau yang pakai desktop macam ni, klik dia kat mana-mana. Klik saja mana-mana. Sebab dia kena keluar dalam kotak tu dan dia akan calculate. So kalau pakai telefon pun kes yang sama. Kita masuk, kita tekan dalam kotak tu, kita masukkan data, lepas tu kita touch dia kat mana-mana tempat lain. So dia akan calculate. Kemudian next, depot payment lah. We purchase pun menggunakan e-point. Yang berbeza adalah account minimum. Because account minimum kita menggunakan e-wallet. Okay, bagian check out, dia akan letak kuantiti 1. Sebab minimum untuk minimum adalah 1. Nak beli 10 boleh, tapi bukan minimum untuk 10 tahun. Dia akan minimum untuk setahun juga. So better off kalau tak nak beli 10, buat 1 cukup lah. Tahun depan buat 1 lagi. Okay, so bahagian payment dia akan menggunakan e-wallet. Tukar e-wallet balance instead of e-point. Okay. So di bahagian sales, kalau kita ini pun penting kan? Bahagian sales ni make sure tarikh yang anda letak ni adalah tarikh yang betul. Kalau tak, mungkin apa yang anda cari tak ada. Ada tak contoh dalam account? Okey, contohlah dalam account ni. Anda boleh tengok, ini transaction personal history. Type ni penting untuk anda tahu apa dia, RBW apa, RB dan apa, tak payah hafal sebab kat bawah ni tertulis MAT untuk maintain, RBW untuk renewal, MPG untuk upgrade dan seterusnya. Okay? Dan kita ada wrong statement. Ini sangat penting sebab ini adalah rekod yang anda boleh print out. Sebelum ni mungkin tak ada rekod yang begini. Okay? Tetapi sekarang setiap personal history transaction ni anda boleh print out sendiri kalau anda nak. Macam receipt. Macam receipt lah. Macam ni cash bill. Kita tengok lah. Okay. Ini personal history. Dan juga adalah dalam personal history. Okay. Kita tengok ni sama je lah. Cash statement dia akan keluar. Anda boleh download, anda boleh freeze dan sebagainya. Okay, moving on to network. Sebagai contoh, sponsor direct downline. Siapa sahaja yang anda sponsor, maklumatnya akan ada di sini. Termasuk juga dengan maklumat okey, termasuk juga dengan segala maklumat seperti mana yang anda daftarkan pula. Ini actually anda ada akses kepada sponsor direct downline sahaja. Kalau main tu di network, anda tidak ada akses sama sekali. First level sahaja. Jadi kita boleh tahulah bila dia kena renew, bila expired date, maintenance, dan apa yang dia ada sekarang. Kita tak payah go through our network, cari ke dalam, semak, tak perlu. Tengok daripada sponsor, direct sponsor tadi. Dan kalau anda pergi ke dashboard, ni satu perkara yang menarik. Sebetulnya kalau kita contoh kita tengok last tak buat. Okey lah. Last month selama ni kalau kita buat network dan network kita dah bergerak sendiri, we have no idea at all siapa yang baru join. Satu hari 100 orang, satu hari 200 orang. Now kita ada cara nak tahu. Okay, pergi saja ke personal group, you akan tahu siapa yang join untuk date yang you pilih. Semua ada. Okay, ID dia, nama dia, ranking dia, siapa yang sponsor, nama yang sponsor dia, bila dia join. Ada. Tapi itu je lah maklumat yang anda tahu. Anda tak bolehlah tahu siapa, nombor kad kenalan dia apa, tak bolehlah tahu dia punya nombor telefon berapa, semua tak boleh tahu lah. Jadi basic information saja anda tahu. Okay, so dapat sedikit idea.
Mungkin sebab kita nak galakkan, kalau kita nampak Cik Zahid sponsor Amimah, bagus kita kenal Cik Zahid, kita nak berikan tanya dan sebagainya kan. So kita ada driver lah sekarang. Yang lain-lain sebetulnya sama. Network bawah lah. Sebetulnya ni saya boleh ready tak tunjukkan lah. Mungkin pada masa training saya boleh tunjuk. Tetapi alang-alang siapa nak masukkan gambar. This is a very unique feature dalam kita punya network diagram. Okay, because one day I got the idea, bosan bila tengok semua patung-patung tu kan. Why not kita boleh tengok muka kita punya network kan, masing-masing update so tengok muka semua juga. So but nak adakan function ni, saya tak nak adakan function ni sebagai membazir begitu saja. Dia boleh upload muka suka-suka for what? Okay, maksudnya kita sebagai company ambil kesempatan untuk win-win situation. Company menang, distributor menang. So apa yang kita buat, kita integrate gambar sebetulnya dengan your email. So sesiapa yang nak memiliki image yang boleh dimasukkan ke XP ni, sebetulnya kena mempunyai email yang valid. Bukan fake email, tak boleh. Email yang valid. Sebab apa? Bila anda ada email yang valid, kita boleh menyampaikan banyak sangat maklumat kepada anda secara percuma, sebab email percuma. Dan penyampaian maklumat yang bukan berbentuk announcement. Contoh kita nak beritahu pasal artikel terbaru ke, mungkin banyak satu hari, so kita boleh gunakan email. Cara ni. Okey, pergi ke laman web gravata.com. Boleh buat sekarang, boleh ikut Gravata.com. Gravata.com adalah website yang dibina dan digunakan secara meluas oleh banyak website-website. So, bila anda daftar di Gravata.com, bukan sahaja muka anda akan tertera di network diagram maksima, dia akan digunakan di banyak website lain yang menggunakan email yang sama. So, setelah pergi ke sini, anda perlu create your own Gravata. Create your own Gravata. Gravata ni dia grafik lah yang nak mewakili diri kita. Okay. Jadi sign up lah. Masukkan email, username dan juga password. Okay. So bila anda masukkan username dan email, username dengan password, pertama sekali dia akan minta anda sahkan email datang. So buka email, buat confirmation, dia akan bagi link, klik link tersebut dan buat confirmation. Okay. Dia akan memberikan anda akses pada akaun anda di Gravata. So bila dah ada akses, barulah kita boleh sign in. Kalau masuklah saya cakap sign in. Masuk Gravata ke? Masuk untuk Gravata. Janganlah buat sama dengan email, tak apa. Kemudian masukkan email kat sini. Gunakan add new image. Kemudian dia akan memberikan anda ni rating. Janganlah letak rated X, keluar nanti letakkan G biar public. Okay, so muka ni akan jadi muka yang public. Selepas proses ni dah siap, confirm, dah submit, memang dah boleh guna lah. Okay, anda nampak muka pun dah masuk, sebetulnya dah settle. Jadi kalau pakai telefon, dia akan berikan pilihan untuk kita pilih daripada galeri kita ataupun ambil selfie sendiri. Boleh buat pakai telefon lagi senang. Apa yang nak guna desktop. Okay. Dah siap dia proses ni, pergi balik kepada profil kita. Okay. Contact info, masukkan email tu kat bahagian email. Anda update saja, dia akan automatic masuk dalam network. Itu sahaja prosesnya. Dan bila anda buat macam ni, kita pun tahu this is true email, valid email yang kita boleh pakai untuk kita hantar email kepada anda.
Itu sebab kita gunakan kaedah ni. Okey. Okey, yang lain-lain sama cuma mungkin saya boleh demo sedikit ada yang demo mengenai cara buat transaction. Sekarang ni untuk buat transaction, anda boleh masuk transfer to total wallet to member dan sebagainya. Ni bagi yang kalah 898 nak transfer buat add. Okey. Masukkan ID untuk verify. Saya dah ingat satu. Okey. Okey, ni yang main pertanyaan ni, mana submit button? Dia tak sabar nak tak. Betulnya submit button tu hanya akan keluar bila dia valid untuk buat transaction. Bermaksud dah masukkan amount, dah masukkan remark, dan dah masukkan email. Saya lupa email ni. So, jadi kalau anda masukkan email, email tu salah. Hutang takkan keluar. Dia kena email yang betul. Dia akan check this is the right email, then anda boleh tekan. Dia akan keluar submit button dan boleh tekan. Okay, so kalau gunakan telefon tu sama lah. Telefon dia akan keluar sama je desktop ni. So benda ni sama lah. Di wallet dengan email pun sama. Income report sebetulnya tidak ada perbezaan, melainkan satu juga bonus summary. Okey, saya cerita je lah. Sebelum ni kita tak masukkan leadership bonus dalam report. Sekarang ni leadership bonus dah ada kolom dia tersendiri. So setiap satu hari bulan awal pagi, dia akan calculate. Kalau kita dapat income 30,000, 50,000, 70,000 atau 100,000, dia akan berikan kita leadership bonus lah. 1% daripada total sales jaringan kita, dia akan ambil daripada PV itu, dia akan berikan bonus masuk dalam bola kita pada satu hari bulan awal pagi setiap bulan. Okay? Tetapi dalam beberapa hari ini, anda mungkin akan dapat bonus lewat. Hari itu pukul 3 petang, semalam pukul 2 petang. Sebab buat masa sekarang, bonus tu dikira secara masih lagi kita lepas 12 malam kita check-in manual, barulah kita hit button untuk hantar bonus, kakak dan everything. So selepas kita dapat confirm everything is okay, barulah kita set daripada set auto lah. Mana dia boleh buat calculation pukul 12 1 minit. Tapi buat masa sekarang anda mungkin akan nampak dia akan lambat lah. Sebab kita masih lagi buat manual check-in. And then report pun sama seperti biasa. So buat masa ni this is function yang ada dalam maximizer. Tahapan kita bila segala ni struggle, kita dah boleh start buat dia nak masukkan. Especially pembayaran menggunakan kad kredit, direct debit, kita nak buat link untuk your personal website dan sebagainya. Okay, so ada soalan? Application tu buat ni, itulah nanti saya cakap website untuk penggunaan e-commerce. Okay. Nak register orang from outside Malaysia. Okay, pergi kat registration. Okay, pilih MY je. MY. Dan ID dia pun akan dapat ID MY. Sekarang ni dah tak ada lagi IDBN, Brunei, SG, Singapura. Tidak ada perbezaan. Semuanya akan pakai MY. Until kita buka satu pejabat di negara tersebut, dan kita boleh convert sesiapa yang sebenarnya nak tukar kepada ID yang kita sana. Sebab bila ID bertukar, kita akan start tukar dia punya ringgit kepada currency yang dalam negara itu lah. Sebagai contoh sekarang, bonus itu pakai RM, tetapi yang mana pakai ID dia akan jadi rupiah. So macam tu lah negara lain. Baik kita akan secara perlahan lah ikut negara yang kita masuk. Kalau tertutup ini tak kan? Tak ada cara lain melainkan kontak. Boleh baik pun. Boleh baik pun. Actually boleh tak boleh pasal IC. Sebab saya terfikir yang dulu kita tak ada teknologi yang buat dengan fax lah everything. Sekarang asalkan you boleh WhatsApp, misalkan identity cukup. Okay, so kalau tak ada apa-apa
InsyaAllah kita akan buat presentation yang lengkap mengenai sistem dengan paparan yang lebih jauh lebih baik yang saya beri yang kita ada sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.